nanti kalau ada apa-apa awak boleh tanya saya soalan in between, mungkin kita akan menjawab soalan ya yang berkaitan selepas ini. Okay, kita tengok pada topik untuk yang akan dibincangkan malam ini ialah 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuh-tumbuhan. Saya rasa awak dah belajar di sekolah kan? Saya rasa kat sekolah lebih laju sebab kita mengambil masa setiap 2 minggu untuk bincang ni, jadi lambat sikit lah. Okey ya, tak apa. Saya cuba lajukan. Okey, tumbuh-tumbuhan memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Sama juga tumbuhan dengan manusia. Manusia perlu makan, perlu udara, tapi tidak perlukan matahari untuk tumbuh. Manusia tak tumbuh. Manusia boleh bergerak. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan dia berada pada satu tempat saja. Manusia bergerak. Okey, kalau awak tengok, manusia dan haiwan menjalankan pertumbuhan, berlaku perkembangan dan berlaku pembiakan. Cuma difference dia ataupun beza dia, tumbuhan tak boleh bergerak, manusia boleh bergerak. Okey? Perkembangan, okey, ya, manusia perlukan growth dia panggil. Pertumbuhan growth juga dalam bahasa Inggeris. Perkembangan is also growth. Okey, perkembangan apa? Perkembangan minda, mental. Sekarang banyak cerita pasal mental health, betul tak? Kesihatan mental. Banyak sekarang ada pening semua kan, banyak tengok, mungkinlah awak banyak tengok social media, macam-macam benda pelik-pelik kan. Benda baik is okay. Benda pelik-pelik ada juga orang tengok, betul tak? Jadi kepala pun jadi pelik. Kalau sebab itu kan bukan nak cakap apalah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menegah kita tengok benda-benda yang tak elok. Okey, benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang macam pemujaan syaitan, benda-benda macam tu kan. Darah, benda-benda yang cross. Nabi Muhammad kata elakkan kita daripada melihat perkara itu sebab dia akan efek kita punya minda. Boleh ya? Sebagai pelajar sebaik-baiknya kalau awak dapat akses pada social media ke ataupun website apa-apa, okay, pergi pada sesuatu yang lebih educational, okay, lebih kepada pembelajaran, lebih kepada membina sasiah diri yang lebih baik, okay, belajar benda-benda yang baik untuk meningkatkan lagi anda punya skill kemahiran. Okey, kita pergi pada yang kedua, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Ini kita cerita pasal tumbuh-tumbuhan ya. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.5. Okey, 2.5 sini makronutrien termasuklah nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan juga hidrogen. Untuk mikronutrien, benda yang mungkin kalau ada ni mungkin dia perlukan dalam jumlah yang sedikit. Kalau ini dia perlukan dalam jumlah yang banyak ni, oksigen kan. Oksigen, hidrogen, karbon, kalsium, nitrogen, magnesium, dia perlukan dalam jumlah yang banyak. Kalau mikronutrien, contohnya seperti bahan seperti boron, molybdenum, ferrum adalah besi ya, besi iron ferrum is iron. Okey, mangan, mungkin manganum dia panggil cuprum, copper, dalam bahasa Inggeris cuprum ialah copper dan juga zinc. Ini mungkin diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Okey, kita tengok di sini makronutrien. Makronutrien ialah unsur mineral yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan pada kuantiti yang banyak. Macam tadilah saya cakap kan, perlukan dalam kuantiti yang banyak. Contoh, makronutrien dan fungsinya adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.6. Okey, kita tengok nitrogen. Okey, nitrogen fungsinya mensintesis protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Sangat penting nitrogen untuk tumbuh-tumbuhan, membantu pertumbuhan dahan dan juga daun. Maknanya kalau tak cukup nitrogen mungkin bantut.
tak cukup dahan ataupun daun warna kuning. Boleh jadi kan? Okey. Nanti kita tengok ya, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. So mungkin awak boleh teka ya bahawa nitrogen ni mungkin terdapat adalah bahan yang penting dalam baja. Sebab tengok situ kan baja, pengeluaran buah dan juga biji benih. Okey, pengeluaran baja untuk buah pokok tu ada setengah pokok awak tengok tak berbuah. Betul? Kalau tak berbuah mungkin dia kurang nitrogen. Ataupun buah dia tak menjadi. Ada buah tapi tak menjadi. Okey, fosforus. Fosforus mensintesis protein dan asid nukleik. Lebih kurang sama di sini, protein dan juga asid nukleik. Okey. Fosforus juga mensintesis fosfolipid dalam membran plasma. Sel tumbuh-tumbuhan, dalam tumbuh-tumbuhan kan ada sel. So kat sini dia mensintesis fosfolipid dalam membran plasma dan juga menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Jadi nitrogen dan fosforus perlu dalam baja. Okey, antara mineral yang perlu dimasukkan dalam baja. Okey, kalium, sintesis protein, menggalakkan pembahagian sel. Kalau menggalakkan pembahagian sel maksudnya pertumbuhan tu berlaku lah. Betul tak? Lebih banyak daun, lebih banyak dahan, lebih memberi buah kepada pokok, kalium. Okay? Meningkatkan daya tahan tumbuhan menentang jangkitan penyakit. Ini mungkin dalam baja juga ada lah. Okay? Berfungsi sebagai cofactor untuk mengaktifkan tindak balas enzim. Okay, kita pergi pada seterusnya, magnesium, komponen penting dalam klorofil. Okay, mengaktifkan enzim respirasi, pernafasan, mengaktifkan enzim pernafasan, respirasi, membantu percambahan biji benih. Okay, membantu percambahan biji benih. Okay, magnesium. Okay, kalsium, membentuk dinding sel. Okay, membantu pertumbuhan hujung pucuk dan hujung akar. Ni pun penting lah kalsium, hujung pucuk dan hujung akar. So kalau hujung pucuk ni dia menghasilkan lagi banyak daun. Maknanya kalau kurang kalsium, mungkin hujung pokok, hujung daun tu mengalami masalah untuk mengeluarkan pucuk baru. Dan juga akar. Okay, sulfur, apa guna sulfur? Mensintesis klorofil. Sintesis klorofil adalah bahan yang digunakan untuk fotosintesis klorofil kan. Okey. Membantu perkembangan buah. Okey, sulfur membantu perkembangan buah. Boleh jadi buah tumbuh tapi tak elok. Maknanya tak cukup sulfur lah tu. Ada antara sebabnya lah. Menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey, pertumbuhan lah. Okay, oksigen menghasilkan tenaga dalam proses respirasi sel. Okay, hasilkan tenaga dalam proses respirasi sel. Sebab awak tahu kan, oksigen diperlukan bersama-sama dengan klorofil dan juga apa dia lagi bahan-bahan yang lain ya diperlukan untuk penghasilan tenaga dan mengeluarkan karbon dioksida, betul tak? Okay, dan akan menghasilkan tenaga di situ, tenaga dan juga respirasi sel ni adalah perperluan ya. Respirasi adalah perperluan sel. Okay, oksigen diperlukan untuk menghasilkan bahan bakar kita cakap kan. Okay, oksigen. Dia membakar dalam sel untuk menghasilkan macam okay, kita kata menghasilkan sel-sel baru. Sel-sel baru Okey. Alright, karbon ataupun hidrogen membina gula dan kanji semasa fotosintesis. Itu yang saya cakap kan. Dalam fotosintesis mereka menghasilkan karbon dan karbon ini akan disimpan dalam bahagian-bahagian tertentu pokok. Mungkin ada disimpan di bahagian batang,
mungkin ada disimpan di dalam bahagian buah. Kalau buah, for sure lah awak tengok buah tu ada binaan dalam buah ya, yang disimpan dalam tu. Okey, kata kalau disimpan dalam akar, contohnya seperti ubi, betul tak? Ubi, keladi, semuanya disimpan di bahagian akar. Okey. Kalau disimpan di bahagian daun ada tak? Ada. Cuba bayangkan, apa yang disimpan di bahagian daun yang boleh dimakan? Contohnya seperti boleh fikir tak? Tak boleh. Semua senyap Okey kelas, semua senyap. Okey, mungkin awak, saya tengok chatting, dekat bahagian chatting ada yang jawab. Okey, hai cikgu. Safura, terima kasih Safura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita tengok pula kepada bahan yang dimasukkan dalam kategori micronutrient. Mungkin kat sini jumlahnya dalam kuantiti yang sedikit tapi kena ada lah. Betul tak? Kalau tak ada langsung, problem bahagian tumbesaran pokok ataupun menghasilkan buah ataupun biji benih. Okey, awak tengok boron ya. Bukan boro ya. Okey, boron mensintesiskan klorofil dan juga dinding sel. Okey, sintesis klorofil, menghasilkan klorofil Okey, dan juga dinding sel membantu pembentukan buah dan juga biji benih. Ferrum adalah iron. Okey, iron membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan juga membantu dalam proses respirasi sel. Okey, penghasilan sel. Okey, cuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi sel, sama lebih kurang fotosintesis banyak untuk ni micronutrient ni banyak untuk fotosintesis dan juga respirasi sel untuk pertumbuhan pertumbuhan bahagian-bahagian yang tertentu, contoh macam ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Okey, cuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi sel. Molybdenum mensintesis protein, membantu pertumbuhan tumbuhan tersebut, membantu dia tumbuh. Mangan atau manganum, okey, terlibat dalam fotosintesis dan juga respirasi sel, membantu pembentukan asid amino. Okey, asid amino kat mana dia simpan awak rasa? Asid amino mana? Cikgu awak bagi tahu tak? Asid amino? Tak bagi tahu Kita ada Okey, asid amino ni saya tak silap dia ada kaitan dengan protein asid amino. Okey, di sini juga zinc membantu sintesis protein dan juga pembentukan klorofil. Nampak Banyak kalau awak lihat rata-rata bahan untuk micronutrient adalah respirasi sel, pertumbuhan, pembentukan klorofil. Terlibat dalam fotosintesis, sintesis protein, fotosintesis respirasi, zinc. Untuk mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi dan juga membantu pembentukan asid amino. Zinc pula membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, membantu pertumbuhan daun. Maknanya kalau awak tengok secara awak boleh summarize ataupun buat kesimpulan bahawa micronutrient ni banyak membantu di bahagian fotosintesis dan juga pembentukan klorofil dan juga respirasi dan juga pertumbuhan bahagian-bahagian yang tertentu. Ada macam zinc, pertumbuhan daun mangan membantu pembentukan asid amino, molybdenum pertumbuhan pokok tumbuhan tersebut. Lagi kalau tengok ferrum untuk pertumbuhan bahagian pokok yang muda, boron untuk pertumbuhan buah dan juga biji benih. Saya rasa dengan melihat jadual ini memudahkan lagi pelajar-pelajar untuk senang untuk mengingati peranan setiap
mineral yang terlibat, sama ada makronutrien ataupun mikronutrien. Okey, jadi awak boleh tekalah kalau kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium, apa yang berlaku kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tiga mineral ini sangat penting dimasukkan dalam baja kan. Okey, tak kisahlah baja air ke baja dalam bentuk solid dalam bentuk solid apa kita kata mungkin dalam bentuk debu ataupun dalam bentuk tanah dan sebagainya. Okey, pertumbuhan normal, pertumbuhan normal ini dia tunjuk pertumbuhan normal ya. Dia buat perbandingan ni kan, pertumbuhan normal dengan yang tak normal. Okey, yang normal awak boleh tengok batang tumbuhannya kuat, segar, okey. Penghasilan buah dan bunga adalah normal, nampak segar je semua, daun segar, bunga segar kan. Dan juga pertumbuhan akar yang normal, awak tengok semua cantik lah pertumbuhan dia. Okey, sihat lah, semua sihat lah kita kata kan. Okey, kalau kurang nitrogen, apa akan berlaku? Yang pertama, tumbuhan tersebut terbantut. Kurang nitrogen. Batang pokok lemah. Penghasilan buah dan bunga terbantut. Pertumbuhan akar, dia kata normal lagi. Normal lagi untuk kalau kurang nitrogen, akar tak ada efek. Kan? Nampak segar lagi tu. Okey, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Okey, dia memberi kesan kepada daun kekuningan. Okey. Dan yang kuning ni lama kelamaan akan gugur. Okey, daun di bahagian bawah berwarna kuning. So dia untuk nitrogen ni awak boleh lihat kesan dia lebih kepada bahagian atas. Betul tak? Akar tak terkesan lagi. Okay. Alright, so awak boleh lihat di bahagian tumbuh-tumbuhan kekurangan fosforus. Okey, yang pertama, tumbuhan itu terbantut. Tak jadi besar. Okey, mungkin dalam saiz yang sama. Okey, yang kedua, batang tumbuhan akan menjadi lemah, macam nak mati kan. Okey, penghasilan buah dan bunga terhenti. Okey, pertumbuhan akar merosot. Okey, ni kat sini dia efek akar daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Kan awak nampak mungkin colournya, warnanya lebih warna kehitaman, ungu-ungu gitu kan, lebam-lebam macam tu kan. Okey, daun di bahagian bawah berwarna hijau, kebiruan dan bergulung. Okey. So ada beza tak antara kekurangan nitrogen dengan kekurangan fosforus? Ada tak? Apa beza dia? Kalau awak tengok, apa beza? Awak tak nak komen boleh komen dekat bahagian in-call messages, boleh komen ataupun awak guna mic. Apa beza antara kekurangan nitrogen dan juga kekurangan fosforus yang ketara? Apa dia? Apa beza dia? Siapa nak jawab? Ya, beza dia apa? Okey. Pertama sekali awak boleh tengok, okey betul, Adlina Hamis dan Liatin Nortin, bahagian akar beza dia, betul. Yang kedua, perbezaan dia, kedua-duanya sama, problem dekat bahagian daun dan juga bahagian batang lemah, daun pun dah jadi macam nak mati kan. Tapi perbezaan utama ialah bahagian akar kekurangan nitrogen lebih segar. Akar sekiranya kekurangan fosforus, dia dah jadi, akar tu dah jadi merosot, betul tak? Dan warna, itu perbezaan yang nampak ketara, betul tak?
Kalau kekurangan nitrogen, warna daun lebih kepada kekuningan. Okey, kekuningan. Okey, kalau kekurangan fosforus, warnanya lebih kepada ungu, kehitaman. Nak jadi lebih kurang macam ungu ataupun kebiruan macam tu kan. Betul tak? Alright. So, okay. So kita, boleh tak kita berhenti sekejap azan ya. Kita berhenti sekejap mungkin a few minutes. Okay. Terima kasih. Betul, akar warna daun. Betul, betul. Saya suka student respon Saya suka. Okay. Azan. Okey, kita sambung semula perbincangan kita. Okey, jadi yang paling ketara perbezaan ialah warna daun dan juga keadaan akar ya. Yang lain lebih kurang sama. Okey. Kalau tengok pertumbuhan kekurangan kalium, apa yang berlaku? Okey, sama pertumbuhan bantut, batang tumbuhan lemah semua sama semua batang lemah, pokok bantut, penghasilan bunga berkurangan dan buah terhenti. Bunga efek, sini pun saya rasa bunga efek juga kan, betul tak? Bunga terbantut, buah terbantut lebih kurang sama, ni pun sama juga. Okey. Daun di bahagian atas bertumpuk perang.
Tu mungkin perbezaan yang ketara daripada yang lain-lain. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Okay, yang ni yang bawah ni. So kalau kita dapat kenal pasti kedudukan ini, kita tahulah apa yang kurang. Okay. Okay, so kat sini kita tahulah baja apa kita nak bagi, betul tak? Okay. Ada baja yang tertentu mengandungi mineral-mineral yang tertentu. Okay. Alright, saya harap awak faham ini ya. Okay, kita pergi kepada, dia ada eksperimen di sini. Mengkaji kesan kekurangan makronutrien terhadap tumbuhan. Makro tadi yang nitrogen, kalium dan juga apa tadi? 3 benda tadi? Apa? Nitrogen, fosforus dan kalium ya. Okay, 3 benda utama lah. Alright, so hipotesis kekurangan. Okay, ini penyataan masalah ya. Masalah dulu. Apakah kesan kekurangan makronutrien ataupun nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan pokok ataupun tumbuhan ya. Okey, jadi kat sini awak buat hipotesis. Hipotesis maksudnya andaian. Faham ya? Hipotesis pada peringkat permulaan awak je teka-teka aje. Awak buat andaian. Okey, saya rasa macam tu. Saya rasa ini akan berlaku. Okey, hipotesis andaian. Kekurangan mikronutrien ataupun nitrogen, fosforus dan kalium merencat pertumbuhan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut. So awak ingat je lah ni pemboleh ubah yang boleh dimanipulasi adalah jenis larutan kultur. Ini yang boleh dimanipulasi ialah jenis larutan kultur. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Ini bergerak balas Dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu larutan. Semua sama ya. Isi padu malar tu maknanya constant. Constant sama je semua. Okey, maknanya kat sini kalau awak tengok isi padu larutan tu adalah sama. Betul tak? Sama bahan dan radas awak tahu kat situ disebut apa dia, air suling, larutan kultur lengkap, larutan kultur tanpa nitrogen, larutan kultur tanpa fosforus, larutan kultur tanpa apa tu? Kalium. Larutan kultur tanpa kalium, yes. Anak benih jagung, okey, semua letak anak benih jagung. Kertas hitam, kapas, tabung didih, air tube penghantar pam dan juga udara dan juga gabus. Okey, semua sama. Okey, so apa yang berlaku? Okey, kalau awak tengok kat situ larutan kultur lengkap. Semua ada. Lengkap tu maksudnya kalium ada, nitrogen ada dan fosforus ada. Kekurangan nutrien tiada, semua ada lah, maksudnya lengkap lah, semua lengkap. Okey, saiz tumbuh-tumbuhan menjadi normal, warna hijau, pertumbuhan akar normal. Yang mana tu? Which one? Yang normal, semua ada. Ni yang ini yang pertama ni lah, semua ada. So maknanya anak pokok ni adalah dapat melalui pertumbuhan yang baik lah. Okay. Yang kedua ini tanpa nitrogen. Nak tengok apa yang berlaku. Yang ketiga larutan tanpa fosforus. Yang keempat larutan tanpa kalium. Okay. Betul tak? Okay. Alright. So empat ini kita akan tengok apa yang berlaku. Okey, larutan kultur tanpa nitrogen, pemerhatian berapa lama ni? Selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu Okey, nak tengok keadaan pokok tersebut. Yang kekurangan nitrogen, kat sini ditulis apa kekurangan nutrien apa? Ni kekurangan nitrogen. Kalau ni yang tiada ni sebabnya tiada kekurangan semua mineral-mineral yang diperlukan wujud dalam tabur uji, dalam larutan ini. Okey, yang kultur tanpa nitrogen
Okey, awak boleh lihat saiz tumbuhan terbantut. Warna daun kuning, pertumbuhan akar normal. Macam yang kita bincang tadi lah kan. Betul tak? Ni betul lah jadi ya. Dah buat belum kat dalam makmal? Ha? Awak dah buat belum ni kat dalam makmal? Ada buat? Halo? Pernah buat tak? Tak ada respon. Okey. Kita tengok tanpa fosforus. Okey, terbantut, daun warna ungu, akar terbantut. Okey, good. Alright, lagi kultur tanpa kalium. Kultur tanpa kalium. Okey, tumbuhan terbantut, tumpuk perang, tumbuhan akar juga terbantut. Okey, jadi awak tengok mungkin dalam bentuk saiz pertumbuhan, awak tengok dari segi warna daun dan awak tengok dari segi pertumbuhan akar. Okey? Maknanya kalau kurang nitrogen, akar okey lagi. Tumbuh dengan baik lagi. Tapi kalau kekurangan fosforus dan kalium, selamat kan? Akar dah terbantu, dah tak boleh serap nutrien daripada tanah dah. Tak boleh serap daripada air daripada tanah. So problem kalau akar bermasalah. Perbincangan, okay, saya suka yang ini kan, perbincangan. Tabung didih dibalut dengan kertas hitam untuk menghalang cahaya masuk ke dalam larutan kultur di dalam tabung didih. Larutan kultur yang terdedah pada cahaya matahari, cahaya, bukan matahari saja, cahaya, menggalakkan pertumbuhan alga. Alga tu macam lumut lah. Alga menyerap nutrien dalam larutan kultur dan akan menjejaskan keputusan eksperimen. Okey, maknanya kena salut balut tabung uji yang mempunyai larutan tu. Okey, tutup dengan kertas warna hitam. Okey, nombor 2, tiub penghantar yang disambungkan ke pam udara membekalkan oksigen bagi respirasi akar benih. Okey, kena ada oksigen. Okey, nombor 3, larutan kultur dalam setiap tabung didih ditukar sekali seminggu. Maknanya kalau dia buat 2 minggu, maksudnya 2 kali tukar. Betul ke tak? Betul tak? Setuju dengan saya? Setuju tak? Setuju. Okey, maknanya kena 2 kali tukar lah. Kalau dia tukar setiap minggu, awak buat uji kaji ni untuk 2 minggu, maksudnya 2 kali tukar. Alright. Di sini okey, saya baca sikit. Larutan kultur yang dalam setiap tabung didih ditukarkan sekali seminggu dengan jenis larutan kultur yang sama untuk menggantikan makronutrien yang telah diserap oleh anak benih. Maksudnya dia boleh tahan seminggu aja, lepas tu kena tukar. Okey. Nombor 4, faktor-faktor selain daripada nutrien yang mempengaruhi pertumbuhan anak benih termasuklah suhu persekitaran, kelembapan udara dan keamatan cahaya. Itu tadi keamatan cahaya tu dia tahan cahaya daripada masuk untuk mengelakkan daripada berlakunya pertumbuhan alga. Alga Okey. Alga ni apa? Alga ni haiwan ke sejenis tumbuhan? Algae. Awak dah belajar itu kan? Alga. Sudah belajar kan? Dia tumbuhan ke haiwan? Alga. Come on. Tumbuhan ke ataupun haiwan? Alga ni. Tak tahu, tak ingat. Kan dah belajar. Awak kata mikroorganisma. Okey. Kalau mikroorganisma maksudnya dia hidupan Dia hidupan. Kalau saya tak silap kita ada bincang pasal alga kan. Bawah mikroorganisma, betul. Okey, maknanya kalau bawah mikroorganisma kita dah bincang pada saya tak silap chapter ataupun bab 1 dulu kan. Okey, so maknanya dia adalah benda hidup benda hidup. Nak cakap haiwan pun susah juga tu. Okey. Alright. Kelembapan udara. Lagi lembap lagi baguslah. Kalau kering tak boleh hiduplah pokok tersebut. Kata contoh kalau awak tak
tak ada air kan, air tu kering lah contoh kan. Eksperimen tu tidak akan berlaku dengan baik lah. Okay, so kita pergi kepada praktis 2.2. Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara makronutrien dan mikronutrien. Apa dia perbezaan dan persamaannya? Apa itu? Apakah dia dia suruh awak bagi satu persamaan dan satu perbezaan. Satu persamaan dan satu perbezaan. Dapat tak? Apa dia? Siapa boleh jawab? Okey, ada orang jawab tak dalam chatting? Cikgu ada nota tak kelas malam ni? Oh, okey. Sebenarnya saya dah bagi nota ni pada 2 minggu lepas. Okey. Jadi saya tak upload balik malam ni ya. Tapi saya akan upload semula. Mungkin ada setengah pelajar baru masuk malam ini saja. Belum 2 minggu lepas tak masuk kan. Okey, so saya akan uploadkan. Okey, kalau saya tengok, okey sekejap boleh tak saya upload sekarang? Okey. Sekejap. Okey. Tak boleh pada masa yang sama. Sebab saya dah tengah bincang benda ni kan. Okey. Saya upload lepas habis kelas. Boleh tak? Okey ya. Right. Okey. Apa jawapan dia? Satu persamaan. Siapa nak jawab? Okey, Adelina Hamis. Makronutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak tetapi mikronutrien diperlukan dalam kuantiti yang sikit. Itu perbezaan. Betul? Saya kata betul. Itu perbezaan. Okey. Persamaan dia ialah makronutrien dan mikronutrien menggalakkan pertumbuhan, tumbesaran dan lagi apa? Betul tu jawapan Adelina. Makronutrien dan mikronutrien menggalakkan pertumbuhan dan juga apa? Tumbesaran. Merupakan nutrien yang diperlukan. Okey, persamaan ya. Merupakan nutrien yang diperlukan untuk tumbuhan dan tumbuhan untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Itu persamaan dia ya. Persamaan dia untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Okey, makro dan mikronutrien. Perbezaannya ialah tadilah kalau makronutrien diperlukan dalam jumlah yang banyak dan mikronutrien diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Bagus. Very good. Okay. So kita pergi kepada soalan yang kedua. 2A ya. Berikan 3 contoh makronutrien. Okay, siapa nak jawab? Berikan 3 contoh makronutrien. Okey, berikan 3 contoh makronutrien. Senang aja kan? Tadi dah sebut nitrogen, lagi phosphorus, for sure. Awak senang ingat sebab dalam kita punya uji kaji tu tadi ada kan? Nitrogen, phosphorus dan kalium. Awak boleh tambah magnesium dan juga carbon. 3 antara ni awak jawab 3 antaranya sebab dia nak 3 contoh makronutrien. Okey. Berikan 3 contoh mikronutrien. Okey. Contohnya seperti, siapa nak jawab? Ada nak jawab tak?
Nak guna mic? Tak ada? Ya, okay, Safura jawab 2A. Nitrogen, fosforus dan kalium betul. B, boron, ferrum, cuprum, mangan, mangan tadi kan ada mangan. Saya rasa mangan ni manganum. Okay, dalam bahasa Inggeris manganum. Bukan apa tu lagu Korea tu orang itu ada kan. Mangan apa? Mangan style apa benda? Okey, boron, mangan, ferrum, cuprum dan zinc. Antara tiga tu awak boleh jawab. Okey? Bagus jawapan betul. Safura betul, Adlina betul. Okey. Alright, seterusnya nombor 3. Padankan makronutrien dengan kesan kekurangan dalam pertumbuhan tumbuhan. Okey, kalau kekurangan nitrogen, apa akan berlaku? Kekurangan nitrogen, apa akan berlaku? Okey, siapa nak jawab? Boleh guna mic, lagi senang. Terus dia jawab. Okey. Boleh juga awak type apa yang akan berlaku sekiranya kekurangan nitrogen. Ya? Siapa nak jawab? Kekurangan nitrogen. Saya tak guna saya tak biasa saya guna pen warna merah kan. Malam ni saya tak connected to that pen. Okey betul Safura, nitrogen pertumbuhan akar yang normal. Betul. So nitrogen pergi kepada pertumbuhan akar yang normal. Okey, kekurangan fosforus apa akan jadi? Kekurangan fosforus, ya. Pertumbuhan akar berkurang, cikgu. Kekurangan, okey. Dari segi, sebab awak tengok sini, pertumbuhan akar berkurang, daun di bahagian atas berwarna ungu. Ingat balik kekurangan nutrien apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu? Ambil yang tu dulu, senang. Fosforus. Yang ke bawah. Yang mana satu? B yang kan? Daun. Okey, sebab sekarang ni kita cerita B tau, fosforus. Awak rasa? Yang daun di bahagian atas berwarna ungu. Kita tengok ni jawapan ni ada kan. Fosforus, apa akan jadi pada warna daun? Ungu kan. Okay, so jawapan dia? Fosforus. Jawapannya? Daun di bahagian atas berwarna ungu. Betul. Okay, untuk fosforus, jawapan dia ialah daun di bahagian atas berwarna ungu. Ingat tu, fosforus ungu. Nitrogen kuning. Betul tak? Kalium, betul ke? Betul, nitrogen tadi kuning. Tapi akar dia okey. Okay, fosforus, batang tak okey, buah tak okey, akar tak okey, tapi beza ketara ialah fosforus warna ungu daun dia. Kalium, for sure lah jawapan kat sini lah. Pertumbuhan kalium, pertumbuhan akar yang yang mana satu? Pertumbuhan akar untuk nitrogen, pertumbuhan akar normal. Okey, untuk kalium C adalah pertumbuhan akar berkurang untuk kalium pertumbuhan akar berkurang. Ini jelas jawapan dia kan yang tinggal kan. Okey. Ya, kalium dia efek juga bahagian akar Okey, boleh faham semua? Okey, saya harap anda boleh ingat nota ni bagus sebab saya guna buku ni warna-warni. Nota dia bagus, tak adalah blur-blur ke photo step blur-blur kan. Saya rasa bagus, menarik untuk senang awak ingat. Okey. Apa tu? Atau kena tengok markah. Apa tu?
Adlina, kena tengok markah. Markah apa? Saya tak faham. Okey. Okey, kita tengok pada kitar nitrogen. Okey, kitar nitrogen. Okay, saya suka gambar rajah ni kan. Okey. Ini adalah kitar nitrogen. Gambar rajah 2.8. Okey, good. Kita besarkan sikit. Okey, kita besarkan sikit. Okey. Alright. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan, dia buat satu pusingan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air dalam satu ekosistem seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.8. Senang awak ingat ya, tengok rajah ni. Okey. Tumbuh-tumbuhan memperolehi nitrogen yang diperlukan dengan cara menyerap ion nitrate yang terlarut dalam tanah. Okey, nampak mana pokok pokok. Maknanya ion nitrite tu ada dalam tanah, kan? So pokok akan serap ion itu. Okey, so apa akan berlaku lepas tu? Tumbuhan memperoleh nitrogen diperlukan dengan cara menyerap ion nitrate yang terlarut dalam tanah. Haiwan juga mendapat nitrogen yang diperlukan dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Betul tak? Okey, maknanya pokok diserap ion nitrate. Okey, ada kat bahagian pokok lah, mungkin ada kat bahagian daun, batang, buah dan sebagainya. Lepas tu binatang dia pergi makan pula pokok. Okey. Bila dia makan pokok, dia pun dapat ion nitrate tersebut. Betul? Okey, so apa akan berlaku? Kita tengok di sini ya. Nombor 2. Untuk rajah 2.9. Okey, kita cerita tak habis lagi cerita kan. Okey, tengok sini ya. Okey. Okey, yang mana dulu ni? Tindak balas penindritan, pendinitritan. Dinitritan. Okey, bakteria pendinitritan. Okey. Awak tengok tindak balas pendinitritan, gas nitrogen akan terbebas ke udara. Okey, lepas tu awak boleh lihat bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami tindak balas penguraian bakteria dan kulat pengurai menjadi sebatian amonium. Okey, tindak balas penitritan bakteria dan juga bakteria penitritan ion nitrite. Dia jadi balik ion nitrite, nampak tak? Ion nitrite dekat dalam tanah. Lepas tu benda dimakan, pokok dapat, lepas tu haiwan dapat. Lepas tu bila haiwan ni jadi bangkai, hancur, masuk balik dalam tanah. Jadi sebatian amonia. Betul tak? Dan diuraikan oleh bakteria. Tak kisahlah bakteria ke ulat ke apa semua kan, menguraikan balik. Dan jadilah sebatian amonium, tindak balas penitritan berlaku. Jadi balik ion nitrite, masuk balik dalam tanah. Okey. Dan awak pun juga boleh lihat tumbuhan menyerap ion nitrite melalui akar. Maknanya ion nitrite ni dah ada kat dalam tanah. Okey, dia balik semula kepada pokok, diserap semula oleh pokok, kan? Dan juga gas nitrogen ini akan dihasilkan apabila berlakunya tindak balas pendinitritan antara bakteria. Bakteria tu dia membebaskan gas nitrogen tu semasa proses pendinitritan tadi, membebaskan gas nitrogen. Okey? Okey, ada sini protein tumbuhan. Okey, tumbuhan dimakan oleh haiwan, protein haiwan, pokok kekacang juga mempunyai nitrogen pokok yang pokok kekacang ni contoh macam apa? Apa-apa kacang lah, kan? Okey, bagus untuk menghasilkan nitrogen. Okey, dan awak boleh lihat di sini gas nitrogen di udara.
okey, berada di udara ya. Bila berlaku hujan, okey, dia akan bercampur dengan air. Kita tengok gas nitrogen di udara ni dia akan bercampur dengan wap air dalam awan yang berada di udara, okey, kat sini. Dan apabila berlakunya hujan, gas nitrogen tu bercampur dengan air akan turun sebagai air hujan. Betul tak? Dia akan turun sebagai air hujan ya. Okey, so masuk balik pada tanah. Nampak tak? Dia satu kitaran ya. Gas nitrogen kena pula terpeluap masuk dalam awan, dan bila awan tu berat akan turun sebagai hujan, jatuh balik ke tanah. Dan di sini awak boleh lihat baja bernitrogen. Cuma okey, kat sini saya teringat sekiranya berlakunya pencemaran udara lah, contoh pencemaran udara, okey, menghasilkan gas tersebut berada di udara, dia bercampur balik dengan awan, turun ke bumi, betul tak? Saya tak silap gas apa tu. Okey, ni kalau awak lihat ini gas nitrogen, tapi saya lupa gas apa. Tapi gas itu memberi kesan yang buruk kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta manusia di atas muka bumi lah kalau terkena gas. Saya lupa gas apa tersebut. Tapi kalau awak tengok kat sini, gas nitrogen ialah nampak macam tidak memberi kesan yang buruk lah. Tetapi kalau mungkin dalam jumlah yang banyak mungkin berlaku pembebasan gas daripada kilang-kilang, contoh kan, daripada kilang-kilang gas apa dia ya, amonia, mungkin amonia, kalau saya tak silap gas amonia ya, mungkin yang dihasilkan oleh kilang-kilang, dia akan berada di udara dan dia bercampur dengan wap air, lepas tu turun sebagai air hujan. Bila kena manusia, haiwan dan pokok akan memberi kesan yang buruk. Okey, gatal-gatal contoh kan. Pokok mampus contohlah, pokok pun mati contoh kan. Okey, itu adalah, saya tak silap gas amonia, bukan gas nitrogen. Okey. Tapi awak ingatlah ini ya, gas kitar nitrogen di udara dan dalam tanah ya. Okey, bagus gambar rajah ni, senang awak ingat. Okey, seterusnya kita tengok gambar rajah 2.9 iaitu proses dalam kitar nitrogen. Okey, rajah 2.9 menunjukkan bahawa kitar nitrogen terdiri daripada dua proses, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Wah, bijak betul lah. Siapa yang buat ni? Awak rasa? Kitaran nitrogen ni awak ingat dia terjadi dengan sendiri je ke? Contohlah kan, kalau kita orang yang lebih kepada melihat kejadian alam, kejadian Tuhan, kita berbalik semula kepada kejadian Allah, betul tak? Yang sangat bijak, yang menjadikan kitaran ini salah satu ni, kitaran ion nitrat ya. Tak cerita lagi pasal oksigen, karbon dioksida, betul tak? Manusia perlu bernafas menggunakan oksigen yang free yang ada kat udara, betul? Kita tak rasa pun, kecuali bila masuk hospital, awak perlu oksigen, awak kena bayar tu. Kata awak guna oksigen tangki oksigen dekat hospital tu, kena bayar tu. Tapi kita sekarang berada di luar dengan oksigen yang free, kita tak rasa benda tu adalah satu nikmat mungkin kan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Okey, ini adalah kitaran nitrogen. Maknanya bagaimana nitrogen diberikan balik kepada tanah melalui hujan yang turun dan daripada tanah dibebaskan balik nitrogen tu ke udara. Betul? Namanya ialah penyingkiran ion nitrat daripada tanah dan juga proses penambahan nitrat masuk balik ke dalam tanah melalui hujan. Okey.
Hujan dan juga apa awak rasa? Hujan dan proses proses apa tadi, penguraian tadi. Jadi dua benda proses penguraian dan juga hujan yang turun tu adalah dua proses yang membekalkan balik nitrogen ke dalam tanah. Lepas tu nitrogen dah banyak kat dalam tanah, proses penguraian juga menghasilkan gas balik. Okey. Alright, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah terdiri daripada satu, tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Wah, menarik ya. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Maksudnya kilat tu berguna lah. Betul tak? Kilat tu ada kepentingan dia, bukan saja mengeluarkan cahaya. Kilat juga kilat menghasilkan nitrogen ya, dan juga letusan gunung berapi. B, proses pengikatan nitrogen. Kat mana proses pengikatan nitrogen? Awak rasa kat mana? Dalam tanah. Apa yang mengikat nitrogen dalam tanah? Tumbuhan-tumbuhan yang berbentuk kekacang. Betul tak? Mengikat nitrogen. Proses penitritan. Nitritan maksudnya penambahan nitrogen tersebutlah. Okey, awak tengok dia kan sebut proses penambahan nitrogen. Proses penitritan. Okey, kita tengok proses penitritan kat mana. Kat sini. Bakteria penitritan. Okey, tindak balas penitritan. Bakteria penitritan. Okey, dia menguraikan balik nitrit ataupun nitrogen tadi di dalam tanah tu. Okey, lepas tu tindak balas pendinitritan. Bakteria ni membebaskan gas ke udara. Dalam proses dia mengurai tu tadi, dia membebaskan oksigen, gas nitrogen ke udara. Okey, nombor 4. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah terdiri daripada A, proses penyerapan nitrat daripada tanah, penyingkiran nitrogen, penyingkiran ion nitrogen, penyerapan nitrat daripada tanah, proses pendinitritan dan juga proses melarut resap. Oh, okey, susah juga nak cakap kan. Proses melarut resap. Okey, absorb, melarut resap. Okey. Ini semua ni kalau awak tengok kat dalam tanah banyak berlaku benda ni kan. Tindak balas pengikatan nitrogen. Bakteria mengikat nitrogen di dalam, berlaku di sini ya. Berlaku di dalam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai akar kekacang. Okey, akar kekacang. Sebab tu kalau awak tengok pokok-pokok yang berbentuk kekacang tu contohnya seperti apa? Okey, dia mengikat nitrogen. Sebab tu pokok-pokok yang tumbuh di bahagian bawah tanah dia mengandungi nitrogen yang banyak lah. Okey, bagus. Mungkin bagus, bukan mungkin lah. Bagus untuk suplemen, antara suplemen yang bagus untuk badan kalau awak makan pokok-pokok kekacang ini. Kalau awak tak silap pokok kekacang dia tumbuh di bahagian akar dia berada di bahagian akar. Dalam tanah lah, berada di bahagian akar. Okey, tindak balas pengikatan nitrogen. Okey. Selain daripada itu, ini adalah dekat akar berlakunya kita nak kata buah tidaklah kan. Dia adalah apa? Seperti apa dia ni? Macam buah dekat akar yang tumbuh kat situ kan. Okey. Alright. Dan lagi ialah ni proses yang lain ni lah. Okey, kalau awak tengok di sini proses pendinitritan bakteria. Di sini mungkin
bakteria menghasilkan gas nitrogen tersebut, membebaskan gas nitrogen dalam proses penguraian tadi. Okey, yang di sini haiwan, okey, dia makan benda-benda yang mempunyai unsur nitrogen, lepas tu bila haiwan tersebut reput kembali kepada tanah. Masuk balik dalam tanah, so supply balik nitrogen kepada tanah. Faham tak? Okey, daripada proses penguraian yang dibuat oleh bakteria dan juga kulat pengurai. Sebab tu awak tengok apa benda pun mati kan. Okey, bila ditanam, lama-lama dah habis, tak ada dah. Hilang sebab berlaku penguraian. Termasuklah manusia. Betul tak? Manusia, orang mati kan, simpan dalam tanah, lalas awak tengok 4-5 tahun dah tak ada, tinggal rangka je. Betul? Rangka pun last-last kalau lama sangat pun dah tak ada. Okay? Sebab tu kalau saya tak silap, yang paling akhir sekali ialah ada satu tulang di bahagian punggung, satu, dan juga mungkin gigi manusia juga. Okay? Gigi manusia juga. Mungkin gigi pun akhir akan terurai juga. Okay, yang last sekali ialah ada satu tulang di bahagian punggung. Sebab tu kalau orang nak alihkan kubur, dia orang alihkan kubur, hanya satu benda je yang dia find out. Apa dia? Tulang di bahagian punggung. Sebab bila dikorek malam, dia ada cahaya sikit. Dia mengeluarkan sedikit macam lampu, kita nak kata lampu tidaklah. Dia ada macam mengeluarkan cahaya sikit. Okay, tulang di bahagian punggung. Okay, faham Alright. So, itu dia proses penyingkiran dan juga proses penambahan nitrat. Saya rasa awak faham itu. Kita nitrogen, ini semua ni. Okay, senang awak ingat ini untuk kemudahan untuk awak ingat. Penambahan ion nitrat berlaku daripada tindakan kilat, letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen oleh pokok ke kacang dalam tanah dan juga proses penitritan. Awak tahulah proses penitritan, penambahan nitrat. Okey, kalau saya tak silap, penambahan nitrat ialah daripada pereputan haiwan ataupun pokok-pokok yang mempunyai sebatian nitrogen tadi. Okey, dan juga penyingkiran ion nitrat. Bagaimana berlaku penyingkiran ion nitrat? Yang pertama, proses penyerapan nitrat daripada tanah. Okey, yang kedua, proses pendinitritan. Dinitritan ni adalah bakteria. Okey, berlakunya yang dilakukan oleh bakteria tadi. Dan juga proses melarut resap. Proses melarut resap. Okey. Resap, melarut dan meresap ke dalam tanah. Tetapi ini penyingkiran ion nitrat. Okey. Alright, boleh teruskan? Oh, marathon kan? Okey, awak ada berapa minit lagi? Berapa minit lagi tinggal? 15 minit, betul? Penitritan tak sama dengan penguraian, betul. Okey, penitritan. Awak boleh tengok kat sini Penitritan, okey, dalam gambar rajah ini. Bakteria penitritan. Tindak balas penitritan. Okey, apa maksud bakteria berlakunya penitritan di sini? Berlakunya ada sini sebatian amonium. Okey. Right, dan berlaku dijalankan oleh bakteria juga kat sini. Ini ada bakteria yang menjalankan pendinitritan. Yang ini bakteria yang menjalankan penitritan. Nampak ada perbezaan ke tak? Dua fungsi yang berbeza yang dijalankan oleh bakteria. Okay. Alright. Jadi awak tengok kat sini kan, tindak balas penguraian. Okey, bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami tindak balas penguraian dan terbentuk sebatian amonium.
Kat sini ada bakteria yang berfungsi di sinilah menukarkan sebatian amonium tersebut kepada ion nitrite. Okey, tindak balas penitritan menghasilkan ion nitrite. Okey, alright. So kita tengok di sini tindak balas kilat. Okey, macam mana tu berlaku tindak balas kilat tadi? Dan juga gunung berapi. Okey, nitrogen dalam udara menghasilkan nitrogen dioksida dalam udara. Dioksida. Maknanya nitrogen bergabung dengan oksigen baru dia jadi nitrogen dioksida. Okey. Haba daripada tindakan kilat ataupun letusan gunung berapi. Okey, dia akan berada di udara. Nitrogen dioksida tu gas, nitrogen dioksida yang terbentuk tu berada di udara dan dia akan bercampur dengan wap air yang lama kelamaan akan turun sebagai hujan. Betul? Melarut dalam air hujan. Okey, dan dia akan terbentuk asid nitrik dalam air hujan. Okey, asid nitrik dalam air hujan akan turun. Okey, dan turun dalam bentuk menghasilkan ion nitrite. Okey, maknanya asid nitrik ni akan jatuh ke tanah lah dan meresap. Asid nitrik dalam air hujan tu akan jatuh ke tanah apabila hujan dan akan meresap ke dalam tanah ya. Okey, tindak balas dengan mineral. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok itu adalah tindak balas kilat dan letusan gunung berapi. Okey, kalau awak tengok di sini gas nitrogen dia bertindak balas dengan gas carbon dioxide. So akan jadi nitrogen dioxide. Dioksida ya. Okey. Proses pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen, bakteria pengikat nitrogen seperti Azotobacter sp dan juga Clostridium sp menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat, iaitu menambah ion nitrat ke dalam tanah. Okey. Jadi nitrogen dalam udara, ada bakteria yang mengikat nitrogen tersebut. Ion nitrogen di dalam tanah. Proses penitratan. Kita tengok proses penitratan. Bakteria penitritan seperti Nitrobacter sp dan Nitrosomonas sp menukarkan sebatian amonium yang dihasilkan daripada penguraian. Maknanya kat sini ya penitritan tersebut bukan berlaku semasa penguraian haiwan tadi. Dia berlaku selepas. Maknanya bila berlaku penguraian haiwan akan menghasilkan amonium dan amonium itulah yang diuraikan tadilah oleh bakteria penitritan ini. Menukarkan sebatian amonium yang dihasilkan daripada penguraian proses haiwan dan juga protein tumbuhan kepada ion nitrite dan seterusnya ion nitrite kemudiannya ditambah masuk ke dalam tanah. Alright. So sebatian amonium berlakunya diuraikan oleh bakteria penitritan. Tak tahu macam mana ditukar tu, ada sejenis bakteria. Maknanya kalau awak tengok kan, setiap makhluk dalam dunia ini sama ada dekat udara ke dekat tanahnya ada tugas masing-masing. Betul tak? Macam ni kan bila dah berlaku, bila dah terbentuk sebatian amonium, bakteria ni pula menukarkannya dalam bentuk kepada bentuk ion nitrit dan seterusnya berlaku lagi penitritan juga
seterusnya menjadi ion nitrat. Ion nitrit jadi ion nitrat. Dua, maksudnya dua fasa, dua proses untuk membentuk ion nitrat tersebut. Ni nampak macam buku ni. Nampak boleh baca tak? Jelas tak yang ini? Ada soalan tak kat sini? Ada soalan. Kita tengok soalan. Ini pun banyak ya. Material ataupun bahan yang dibincangkan. Ini baru nak separuh. Ambil sebulan nak duduk dekat bahagian bab 2 saja, sebab bab 2 ni banyak. Sebab kita bincang 2 minggu sekali kan, betul tak? Alright, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah kan. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, ion nitrat dalam tanah penyerapan oleh tumbuhan, menghasilkan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Yalah. Tumbuh-tumbuhan tadi dia menyerap bila makan pokok, bila haiwan ataupun manusia makan tumbuh-tumbuhan yang mengandungi ion nitrat daripada tanah kan. So dengan sendirinya badan manusia tersebut ataupun haiwan tersebut mengandungi nitrogen kan, betul tak? Mengandungi ion nitrat. Dan juga di sini menghasilkan protein kepada tumbuhan dan juga haiwan tersebut. Sebab tu pokok-pokok yang jenis kekacang pengikatan nitrogen di bahagian tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kekacang ini. Sebab tu dalam kacang tu banyak protein, betul tak? Protein di dalam kacang. Seterusnya proses pendinitritan. Apakah dia proses pendinitritan? Proses pendinitritan melakukan proses pendinitritan, denitrate. Senang je kan, dalam bahasa Inggeris senang disebut. Denitrate. Proses dalam tanah. Proses pendinitritan berlaku dalam tanah. Proses pendinitritan, ion nitrat dalam tanah ditukarkan kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali semula ke udara dan dilakukan dengan bantuan bakteria. Maknanya semua bakteria yang tolong. Nampak tak? Bakteria ni kan ada yang baik, ada yang tak baik. Betul tak? Tak semua bakteria is not good lah kan. Maknanya ada guna dia. Ada guna dia dijadikan. Mungkin dia adalah makhluk juga kan. Makhluk Tuhan ya, bakteria ni. So kita dah sampai penghujung ya. Sebelum kita pergi untuk menjawab soalan. Gitar nitrogen mengekalkan proses melarut resap. Kita pun tanya juga tadi apakah dia yang dimaksudkan sebagai proses melarut resap. Proses melarut resap nitrat merupakan satu proses mula jadi yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Dalam proses melarut resap nitrat, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai ataupun air bawah tanah. Itulah melarut resap, dia meresap masuk ke dalam tanah. Dan apa-apa yang meresap masuk ke dalam tanah ni dia akan kembali semula mengikut aliran air. Biasanya mengikut aliran air dan dia akan membentuk dalam bentuk mata air, kemudian membentuk sungai yang kecil. Sungai yang kecil je mula-mula kan, lepas tu membentuk sungai yang lebih besar dan akhirnya membawa air ke laut. Maksudnya kalau awak bayangkan bahawa bahan-bahan yang ada dekat atas muka bumi ni mengandungi ion nitrat.
Okey, ion nitrite sama ada dalam bumi, ke udara, dalam air dan sebagainya kan. Okey, kepentingan kita nitrogen. Apakah dia kepentingan kita nitrogen? Kita nitrogen mengekalkan keseimbangan alam semula jadi seperti yang berikut. 1. A ya, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. C. Membantu membekalkan berterusan protein tumbuhan dan juga protein dalam haiwan. Dan yang ke-D, mengurangkan pencemaran alam sekitar melalui perebutan dan penguraian protein serta tindak balas penitritan. Okey, nampaknya kat sini saya sukalah. Ya, ini kita memang tahu nitrogen perlu untuk kesuburan tanah dan juga kesuburan tumbuh-tumbuhan, pokok kita perlu. Kedua, kandungan gas nitrogen penting, alright. Yang ketiga, membekalkan berterusan protein dalam tumbuhan dan juga protein dalam haiwan. Dan okey, maknanya gas nitrogen menghasilkan amonia. Amonia tu adalah sembatian yang diperlukan untuk protein ya. Okey, dan D, mengurangkan pencemaran alam. Mengurangkan pencemaran alam melalui proses perebutan yang dijalankan oleh bakteria dan juga penguraian protein serta juga tindak balas penitritan tersebut. Penitritan tadi ya. Okey. Alright, apakah kita nitrogen? Okey, siapa boleh jawab? Apakah dia kita nitrogen? Kita nitrogen ialah Kita semula jadi, cikgu. okey, kita semula jadi adakah dia memberi keseimbangan kepada ekosistem? Ekosistem alam semula jadi, betul tak? Dia memberi keseimbangan ya. Kata kalau tidak ada bakteria yang menguraikan, jenuh kita semua benda mati, tak diuraikan, tak dihancurkan ya. Jenuh mayat-mayat berkelimpangan, mayat haiwan, mayat manusia bergelimpangan, betul tak? Tak dapat, maknanya tak hilang daripada muka bumi. Okey, maknanya bila ada bakteria yang menguraikan tadi, okey, dia memberi satu kita kata apa ya, satu keseimbangan ya kepada alam kita lah. Okey, jadi betul jawapan awak tadi memberi kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya atmosfera, tanah dan juga air dalam satu ekosistem. Itu jawapan dia. Dapat tak jawapan dia? Kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dan juga haiwan dan juga seterusnya kitaran itu berada di atmosfera, tanah dan air. Okay. Dan juga dalam satu ekosistem. So saya lihat kat sini ialah dia memberi keseimbangan ekosistem dan menghasilkan bahan nitrite ya, yang berbentuk protein ya untuk apa dia, untuk ialah untuk proses tumbesaran pokok, haiwan dan juga penguraian tu maksudnya menghancurkan lah. Okay, menghancurkan haiwan dan tumbuhan yang mati. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan 3 proses dalam kita nitrogen yang berikut menambah ion nitrat ke dalam tanah, dan yang proses yang ke B tadi menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. So jawapan awak boleh tengok di sini lah. Di sini jawapan dia. Nampak tak?
Penambahan ion nitrat awak jawab tindakan kilat, letusan gunung berapi, proses pengingkatan nitrogen dan proses penitritan. Itu penambahan. Okey. Untuk proses penyingkiran ion nitrogen daripada proses penyerapan nitrat daripada tanah, proses pendinitritan dan juga proses melarut resap. Ini penyingkiran nitrogen, ini penambahan. Okey, so soalan yang seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. Bagaimanakah kita nitrogen mempengaruhi komposisi udara? Bagaimanakah kita nitrogen mempengaruhi komposisi udara? Maknanya kat situ apa jawapan kamu? Apa awak rasa jawapan? Safura, Safura, Adrina, kitaran yang melibatkan penukaran nitrogen. Okey, betul. Kitaran yang melibatkan penukaran nitrogen. Safura, nombor 2A, tindakan kilat dan letusan gunung berapi, betul. Proses nitrogen, proses penitritan. Okey, proses penyerapan nitrogen daripada tanah, proses pendinitritan dan juga melarutkan resap nitrogen. Okey. So, apa jawapan yang ketiga? Bagaimanakah kita nitrogen mempengaruhi komposisi udara? Okey, dia memberi satu keseimbangan, betul tak? Okey, dia menghasilkan gas nitrogen. Okey, dan gas nitrogen tu kembali semula kepada tanah apabila gas nitrogen bergabung dengan wap air di udara dan turun sebagai asid nitrik. Nitrogen lagi tapi nama dia asid nitrik. Nama dia dekat-dekat lah tu. Okey, jawapan untuk nombor 3 jawapan untuk nombor 3. Kita nitrogen dapat mengekalkan kandungan gas nitrogen pada 78% dalam atmosfera. Itu jawapan dia ya. Mengekalkan kandungan gas nitrogen sebanyak 78% dalam atmosfera. Seulang balik, kita nitrogen dapat mengekalkan kandungan gas nitrogen pada 78% dalam atmosfera. Okey, soalan yang terakhir. Okey, terakhir untuk sesi pembelajaran kita pada malam ini juga. Namakan satu proses dalam kita nitrogen yang menguraikan pencemaran alam sekitar. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Apakah proses kita nitrogen tersebut? Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Prosesnya adalah proses pendinitritan. Okey, dia itu tadi. Yang mana tadi? Amonia tadi kan, yang sini pendinitritan. Ini penting juga untuk faham. Okey, pendinitritan ni kalau kita tengok gambar rajah kat mana di sini, dia berlaku di sini. Proses pendinitritan ni selepas proses penguraian. Okey, saya betulkan balik tadi. Selepas proses penguraian berlaku terhasil sebatian amonium dan daripada ini bakteria membantu untuk berlaku tindak balas dengan sebatian amonium ini. Okey, dan terhasilnya ion nitrit. Ion nitrit daripada amonium tadi. Okey, berlaku tindak balas bakteria dengan sebatian amonium menghasilkan ion nitrit. Dan daripada ion nitrit ni berlaku lagi satu tindak balas penitritan lagi dan akhir sekali menghasilkan ion nitrat. So jadi proses itu adalah proses pendinitritan. Okey, boleh faham ya? Okey, so kita dah jawab soalan 2.3.
2.3 di sini kita dah jawab. So pada 2 minggu akan datang kita akan pergi pada teknologi pengeluaran makanan. Okey, kita akan pergi pada teknologi pengeluaran makanan. So masa sudah pun terlebih 4 minit. Okey, so saya mengakhiri perbincangan kita pada malam ini ya. Okey, saya akan masukkan balik nota ini ke dalam WhatsApp group. Awak boleh tengok lepas ni ya, saya akan masukkan. So awak boleh dapatkan nota ini. So sehingga kita berjumpa lagi 2 minggu akan datang, saya ucapkan selamat malam, selamat maju jaya pada kamu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih Adelina Hamis, Sapura, siapa lagi yang banyak bagi feedback kepada saya. Dyson, okay. Yes, Dyson ada juga di situ. Adelina Hamid dan Sapura. Okay, jumpa lagi minggu hadapan.